Ha gitu. Halo. Halo. Aduh, susah lah macam ni. Apa ni? Setiap hari, benda ni setiap hari jadi. So, dia pun ni dah tahu dah. Oh, dah tahu dah. Setiap hari Limit dia tengah, sejam eh? sejam. Tengah cerita, gugak, pup. Putui. Oh. Dia memang macam tu. Okey. Faham. Ha. Okey, selamat kembali kawan-kawan. Tadi kita dah cerita Ha. pasal, diamlah. Siapa nama dia ni? Maizin, okey. Kita dah cerita pasal kelebihan surah Al-Ikhlas. Ha. Tapi kita tak cerita makna dia kan? Tak cerita. Okey. Nana nak cerita? Ke saya Apa cerita? tu? Cak cerita mana apa tu? Makna surah Al-Ikhlas. Oh, ikhlas. Ha. Fakrul lah cerita. Ustaz Fakrul cerita lah. Betul lah. Okey, tak apa. Saya ringkas je sebab kita dah masuk surah lain dah. Okey, Al-Ikhlas. Kenapa nama dia Al-Ikhlas? Sebab yang tadi saya cakap, dia cerita tauhid. Qul huwallahu ahad. Kan bila ditanyakan Nabi SAW, macam mana kau punya Tuhan ni? Katakan Muhammad. Sebab tu dia ada qul tu. Qul tu fi'il amar. Perintah suruh. Wahai Muhammad, qul. Katakan. Cool. Okey. Huwallahu ahad. Dialah Allah yang Maha Esa. Allah SWT yang Maha Esa. Maha Esa. Allah ni Maha Esa, dia bukan satu yang kita bayangkan macam kita. Kita tak ada bayang Allah SWT tu macam makhluk lain yang memerlukan kita kena ada tangan, kepala, kena ada kaki baru jadi orang, betul tak? Betul? Lepas tu nak jadikan satu benda handphone ni, dia kena ada jiring, atom darah baru jadi kan. Betul? Allah, ulama sebut esanya Allah ni, dia bukan takat Allah tu satu-satu je tak. Zat Allah SWT juga tidak la yatajazza, tidak berjuzuk-juzuk. Jangan fikir dengan otak kita sebab kita nak fikir. Memang tak. Betul. Kita nak fikir nak fikir pasal badan kita pun tak lepas, betul tak? Betul? Jadi Okay, Allah SWT lebih melangkaui akal. So kita macam mana Allah? So dalam Al-Quran sebut qul huwallahu ahad. Allah tu Esa. Sebab tiada Tuhan melainkan Allah. Dia takkan ada dalam alam ni dua Tuhan. Okey? Sebab Allah dah sebut dah. Lau kana fihi ma alihatun illallah la fasadata. Kalaulah ada Tuhan lain daripada Allah, nescaya akan musnah alam ni. Allah sebut. Benda tu dalam Al-Quran. Sebab apa dia takkan boleh ada dua raja. Jadi Allah SWT Esa. Okey. Allahus Samad. Allahus Samad ni maksudnya Allah SWT ni menjadi tempat, dialah tempat tumpuan segala hajat. Betul tak? Betul. Allah bagi tahu Al-Quran, Allah ni tempat tumpuan segala hajat. Betul, sebab dia Tuhan, kita makhluk. Everything semua kita minta pada Allah. Betul. Hatta walaupun orang yang tak beriman dengan Allah, tapi katalah dia duduk di tengah-tengah laut. Yang dia dalam keadaan, guru saya bagi tahu, Dr. Jamil daripada Mesir, dia bagi tahu, dia kata kalaulah orang tu tak beriman dengan Tuhan sekalipun, kan, katalah golongan tak beriman dengan Tuhan, tak percaya pun ada God, dia kata tak percaya, kan. Tiba-tiba dia tu di tengah-tengah kecemasan, tengah laut, contoh. Tengah laut. Tengah laut. Secara fitrah semula jadinya, dia mesti mencari satu power yang menyelamatkan dia, betul tak? Betul? Dia akan cakapnya, oh my God, dia akan cari juga. Dia akan cari, dia tak akan minta tolong sebab dia kata memang laut tu tak ada siapa bantu. Maka secara fitrah manusianya memang kita ni diciptakan, kita akan minta bantuan daripada satu kuasa yang lain. Maka itulah Allah, tempat kita memohon segala hajat. Okey, sifat Allah lagi. Orang kafir tanya macam mana Allah ni, macam mana Tuhan hang ni? Lam yalid wa lam yulad. Maksudnya apa? Allah tidak beranak. Lam yalid. Kan ada kata Allah tu jantina ini, Allah tu ada apa? Ada sahibah, ada isteri, kan? Allah nak beritahu Allah tu tak beranak. Allah tu tak beranak, tak ada beranak pinak. Sebab kalau dia beranak, dia bukan Tuhan lah. Takkan Tuhan. Betul. Takkan Tuhan nak kena ada anak, nak dapat anak pun susah, dah dapat anak pun lagi susah, kan? Nak kena bagi susu, nak kena bagi besar, pampers mahal. Tu bukan contoh untuk Allah lah, tapi nak ceritanya benda tu semua berlaku kat makhluk, betul tak? Betul. Walaupun binatang tak beli pampers, tapi dia susah nak jaga anak dah. Susah Betul, kan? susah. Siapa yang ada kucing cuba tengok. Kalau kalau dia beranak ya, dalam satu kotak tu cuba pergi kacau. Dia akan betul tak? Betul, dia marah lah. Dia akan susah hati, dia tanggup tak keluar sebab ada orang nak curi anak dia. Itu manusia. Betul. Itu namanya makhluk. Manusia pula kucing. Makhluk binatang kan.
Tapi Allah Subhanahu Wa Taala, Pening dah. Allah Subhanahu Wa Taala lam yalid, dia tidak memerlukan orang lain. Lam yalid, dia tidak beranak, walam yulad, dan Allah ni pula tidak diperanakkan. Maksudnya Allah tu tak ada bapa dan juga mak. Tak perlu. Kan? Sebab dia hayyul. Kalau kita belajar ayat kursi, hayyul qayyum. Sifat Allah ni Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Dia yang maha hidup, dia yang maha qayyum ni. Qayyum ni dia berdiri dengan sendiri. Dia tak perlukan orang lain. Yang lain semua diciptakan Allah. Okey, last kali apa sifat Allah? Walam yakul lahu kufuwan ahad. Yang ni paling penting. Dah Allah Taala mensucikan diri dia daripada apa fitnah-fitnah kata kena beranak dan juga diperanakkan. Allah bagi tahu satu je lagi clue. Iaitu Allah ini tidak ada satu pun walam yakul lahu, tidak ada sesiapa pun yang menyerupai kufuwan ahad, yang menyerupai Allah Subhanahu Wa Taala. Maksudnya apa? Kita ni manusia, akal kita kan tengah berjalan tu tak? Betul. Kerana kita terfikir Allah itu, Allah ini, betul tak? Itu sifat akal kita, dia akan berfikir. Sebab kita ni fikir benda yang logik saja. Tapi bila kita baca ayat ni, dia akan menyucikan hati kita, dia menyucikan Allah, dia tanzih Allah daripada benda-benda yang kita terbayang. So, everything yang main kat akal kita, Allah itu macam ni ke? Terus, kalau macam tu, walam yakul lahu kufuwan ahad. Laisa kamitslihi syai'un. Allah tak akan sama dengan satu benda pun. Kalau sama, katalah kita terbayang satu benda yang sama, maka dia bukan Allah lah. Sebab benda tu kita boleh bayang, betul tak? Bila benda yang kita boleh bayang, dia seolah-olah dia lemah makhluk. Allah ni dia takkan boleh ada benda sama dengan dia. Kalau sama je reject, sama je reject. Maka itu Allah. Okey. Faham sekarang. Jelas. Faham? Faham dah sekarang. Nanti di syurga, orang mukmin ni boleh tengok bila masuk syurga ramai-ramai kan. Dah masuk syurga, insya-Allah, ya Allah berikan kami syurga, ya Allah. Amin, ya Allah. Bila masuk saja syurga, Allah tanya, nak tambah apa lagi? Macam tu. Nak tambah apa lagi? Nak tambah apa lagi? Semua dah dapat kan? Nak apa lagi tak nikmat? Allah tanya. Sebab tu dalam Al-Quran sebut, lillazina ahsanul husna wa ziyadah. Bagi orang-orang yang baik tu dia dapat kebaikan di syurga dan wa ziyadah, dia dapat tambahan. Tambahannya apa? Allah Taala kata Allah bagi kamu lihat wajah zat Allah Subhanahu Wa Taala. Nabi sebut kita akan tengok zat Allah Subhanahu Wa Taala ni insya-Allah di syurga nanti kan. Kita akan tengok seumpama kamu tengok bulan purnama yang bulat tu. Seolahnya tidak ada satu pun yang menghalang hijab. Sekarang ni mata kita mata koman tau, koman sepana ni mata kita ni habuk masuk pun tak boleh buat apa dah, betul tak? Betul. Kalut suruh orang tiup dan sebagainya. Tapi di syurga Allah akan gantikan mata yang lain. InsyaAllah, mudah-mudahan. Jadi itu antara nikmat yang ultimate lah dalam syurga, iaitu melihat Allah Subhanahu Wa Taala. Itu akidah kita InsyaAllah ahli sunnah wal jamaah. Tiba-tiba ajak tauhid kan. Tapi penting. Sebab guys, kenapa saya beritahu benda-benda macam ni? Sebab ada hati-hati ni yang kawan-kawan Nana, kawan-kawan saya semua ni, hati-hati sekarang ni ada satu fitnah yang masuk dalam pemikiran anak muda orang Islam sekarang. Kenapa kita tak boleh jauh daripada Al-Quran? Sebabnya ada satu komuniti nama dia, saya sebut komuniti ex-Muslim. Okey? Oh ya? Ada ke? Ada. Cari kat Twitter. #ex-Muslim. Okey. Komuniti ni dia masuk Islam, kemudian dia murtad daripada Islam. Jadi dia cuba untuk keluarkan orang-orang yang Islam ni, dia bagi rasa ragu-ragu. Antara yang diorang buat, diorang cipta Al-Quran. Kalau tak percaya cakap saya, lepas ni terus buka dalam YouTube cari surah Faqaf. Bunyi mencarut kan? Surah Faqaf. Dalam Islam, Quran kita ni ada surah Qaf saja. Okey? Dia cipta satu Quran, dia buat macam Quran sebiji, dia tiru, tapi Allah Ta'ala jaga. Dia tiru. Tapi orang-orang Islam yang mungkin dia tak apa kenal tentang Al-Quran, dia akan kata itu Quran. Maka dia orang ni dia buat testimoni. Dia kata, aku bagi orang Islam dengar ni, ayat surah Faqaf ni. Dan semua kata ini Al-Quran. Tak percaya, cuba dengar. Dia baca macam Quran. Faqaf. Dia baca lagu macam tu. Ayuh. Alhamdulillah.
Saya tak tipu ni bukan gebang. Tuan-tuan buka YouTube cari surah Faqaf. Okey. Kenapa saya bagi tahu? Sebab benda ni berlaku dan orang Islam yang tak dia mungkinlah dia mungkin tak perasan tentang apa yang mana Quran yang mana bukan, asalkan bahasa Arab dia kata itu Quran. Maka dia akan kata itu Al-Quran dan takut benda ni dia tokok tambah. Tapi hebatnya tapi hebatnya Quran ni kalau kata siapa dia yang pi padam ataupun bakar Quran kan, dia delete semua Quran, percayalah dalam masa beberapa jam saja Quran tu akan ditulis semula. Sebab apa? Sebab Quran tu sebabnya Quran ini bukan pada masa hari saja. Dia ada dalam dada-dada orang yang hafal Quran. Budak-budak tahfiz, para hafiz, hufaz, dia dah hafal Al-Quran dah. So mereka ni yang macam kita ada JAKIM kan. So dia orang ni yang kita ada KPDN. Quran kita ni sentiasa ditasheh oleh ditasheh ni maksudnya disemak oleh ahli lajnah Al-Quran. Maka kita ditapis alhamdulillah. Tapi kita takut generasi yang akan datang tak tahu benda ni. Takut. Tapi benda ni buktinya Allah Ta'ala bagi tahu sendiri, inna nahnu nazzalna zikra wa inna lahu lahafizun. Kami turunkan Al-Quran, kami yang akan protect Quran tu sendiri. So buktinya macam mana? Satu dunia baca Fatihah yang sama. Betul? Satu dunia baca surah tu sama. Satu dunia baca benda yang sama. Jadi benda tu tambah yakin, betul lah semua ni daripada Allah lah. Sebab benda ni tapi kalau Bible katalah ni dia akan ada kontradik. Tak percaya dengan dalam ceramah Dr. Zakir Naik. Dia cukup menceritakan tentang tu. Hai Ryan. Hai Ryan. So, ni Ustaz panggil. Saya sombong uncle Salam. Saya selalu jumpa Ryan masa kita orang host DGV dulu. Betul. Kan? Selalu. Okey. Dah lah kot. Panjang dah cerita ni. Betul? Okey, jom kita baca surah. Terima kasih lah banyak manfaat dapat hari ni. Okey. Nana nak jawab soalan ke nak baca dulu? Jawab soalan dulu lah. Jawab soalan dulu Nana free ke ni? Betul ni? Betul. Minum sekejap. Bismillah. Alright. Kejap. Macam mana? Okey. Jadi kalau Nana rasa boleh jawab je lah Tak ada jawab pun tak apa. Nana sekarang mengaji berguru tak? Sekarang ni Nana mengaji itulah dengar dekat YouTube. Sebab Nana tak sempat lagi nak cari guru yang ajar datang rumah ke. Macam tu. Okey. Boleh kan macam tu kan? Fakrul? Boleh. Tapi perempuan lah. Maksudnya boleh. yang datang mengajar. Memang itu sepatutnya. Kalau boleh, ada guru ni bukan apa. Kerana adik-adik kita ni dia tanya, boleh tak mengaji kat YouTube kan? Jawapan saya, bukan semua ilmu itu boleh kita ambil segera menggunakan YouTube dan sebagainya. Dia mesti lalui dia punya cara ataupun sunnah mengambil ilmu tadi. Okey? Faham? So mesti ada guru. Sebabkan Nabi pun setiap tahun Nabi akan talaki dengan dia punya guru dia siapa? Malaikat Jibril alaihissalam. Nabi talaki setiap Ramadan. Ini hadis kita nak fayudarisuhul Quran. Jibril akan ajar Nabi Al-Quran. Sampai tahun yang kewafatan Nabi, tahun tu Nabi talaki baca 2 kali. Maksudnya Nabi semak dengan Jibril tu 2 kali. Tanda apa? Nabi nak pergi meninggalkan dunia. Jadi kalau Nabi SAW yang diberikan wahyu direct masuk dalam dada dia pun berguru sebab apa? Nak tengok macam mana cara sebut, macam mana cara baca. Apatah lagi kita kena kena jumpa guru lah. So kadang-kadang ada kata boleh tak tolong rakam itu rakam ini, bukan saya tak mau rakam. Takut internet ataupun apa-apa WhatsApp, kalau dia salah, kalau yang kita ni baca salah, dia tak boleh tegur kita. Tapi kalau kita ada cikgu, guru tu tegur kita. Kemudian kita rakam dan juga kita dengar dekat internet, dia tambahkan lagi kemahiran. Macam tu lah. Faham. Ya, Nana dah jawab tadi kan? Jelas. Satu soalan lagi ke? Boleh tak ada hal. Esat ni ada kawan kita ni. Kenal tak? Siapa ni? Ain Aziz. Ain Aziz. Tu Ustaz Fakrul lah. Hai Ain. Okay. Share zikir yang mudah dan bagus untuk diamalkan please.
Zikir banyak ah. Zikir apa? Sikit banyak ah. Banyak, zikir tu banyak. Yang paling best, ambil zikir ni. Nabi sebut 2 kalimah yang ringan di lidah. Okey. Thaqilatani fil mizan, berat di timbangan mizan nanti. 2 kalimah. Okey. Habibatani ila rahman, yang paling Allah Subhanahu Taala suka zikir ni. 2 je. Subhanallah wa bihamdi. Subhanallah al-azim. Tu. Oh, subhanallah. Wa bihamdi. Subhanallah wa bihamdihi tu. Subhanallahi wa bihamdihi. Subhanallahil azim. Subhanallahil azim. Dua tu. Oh, Saja dua word tu lah. Subhanallah bihamdihi. Subhanallahil azim. 2 kalimah ni Nabi sebut yang Allah Ta'ala suka. Kemudian dia ringan dekat lidah kan. Senang kan? Senang. Subhanallah. Ada orang buat lagu. Subhanallahi wa bihamdi. Subhanallahil azim. Okey, 2 zikir tu. Berat di timbangan. Ringan lidah tapi berat di timbangan. Maksudnya power. Apa kata nanti Fakrul share lah dekat IG feed ayat tu. Okey. Boleh? InsyaAllah. Senang. Boleh save. InsyaAllah. Okey, jom kita baca. Surah An-Nas kawan-kawan surah Al-Falaq. Al-Falaq. Type Al-Falaq. Okey, Nana baca Tak apa, saya ajar Nana ikut. Senang. Alright. Okey. Nampak? Apa dah saya ingat. Okey, Al-Falaq. Okey, apa maksud Al-Falaq? Al-Falaq ni maksudnya subuh, waktu subuh. Subuh. Okey, subuh. Kita subuh. Okey. Itu semua sorry lah. Aduh. Okey, Nana nak baca lagu apa? Ikutlah Nana, tak kisah. Nana follow je. I follow. Yes, saya follow je. Kau stay yang lepas tak? Apa dia? Semalam Fat buat lawak tu. Kau SPM lepas tak? Lawak apa? Diva AA. Lepas tu Diva AA repost. Azul Ali repost. Okey. Kau saya dengar? Ada yang kata slow? Tak apa. Yang penting suara Nana. Okey. Kita baca try Taranum ni . Saya bagi Taranum dekat Nana try. Bismillah. Ambil key perempuan. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Tinggi tak? Tak. Okey Okey. Nyanyi high pitch boleh takkan? Ngaji tak boleh kan? Okey. Ngaji lain sikit ni Fakrul. Okey. Qul a'udzu birabbil falaq. Qul a'udzu birabbil falaq. Cantik. Min syarri ma khalaq. Min syarri ma khalaq. Okey. Wa min syarri ghasiqin idza waqab. ومن شر غاسق إذا وقب. Betul. ومن شر غاسق إذا وقب. ومن شر غاسق إذا وقب. Okay, next. ومن شر النفاثات في العقد. ومن شر غاسق ومن شر النفاثات في العقد. ومن شر النفاثات في العقد.
ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. ومن شر حاسد إذا حسد. Masya Allah. Power. Okey. Kena Itu nama dia. follow. Betul, tajwid betul. Taranum pun nama Taranum Nahwan. Apa Wan? Nahwan. Apa Wan? Nahwan. Nahwan. Okey. Nahwan. Okey, Okay. mantap. Melodi dia tadi lah. Melodi dia lain daripada Hijaz Bayati tadi. Kan, masa tak? Betul, Da betul. da 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 da. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq. Turun. Wa min syarri ghasiqin idza waqab. Lepas tu repeat. Wa min syarri naffathati fil 'uqad. Lepas tu dah last ayat tutup balik. Wa min syarri hasidin idza hasad. Gitu. Boleh? Okey. Boleh. Maknanya dia ulang balik lah. Itu taranum dia bila dia pegang satu melodi tu, so dia pusing dan tak semestinya kena itu tak, dia boleh improvise. Faham? Okey. Faham. Okey. Saya tanya kawan-kawan yang muzik, dia kata memang ada chord. Maksudnya kalau tahu chord-chord dia tu senang lah nak untuk kita follow. Sebenarnya dia lagu kan, kita dengar, kita ikut. Dia dengar, ikut. Macam tu lah. Faham. Okey. Nana baca. Lagi saya cerita dia punya makna. Okey? Baca macam yang tadi ke? Nana Boleh. tak boleh nak follow. Nana tak boleh nak recall. Sebab baru first time. Boleh ke? Okey. Oh. Bismillahirrahmanirrahim. Payah sangat tak? Bismillahirrahmanirrahim. Kalau nak simple, itu ada linggok kan? Kalau simple, Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Okey, satu. Qul a'udzu birabbil falaq. Qul a'udzu birabbil falaq. Kan dia second. Macam lagu Atromem pula. Tu lah. Yang tadi kan, sama. Qul a'udzu birabbil falaq. Qul a'udzu birabbil falaq. Okay, second. Min syarri ma khalaq. Min syarri ma khalaq. Okay, turun lagi. Wa min syarri ghasiqin idza waqab. Wa min syarri ghasiqin idza waqab. Cantik. Okay, lepas tu, dah tu buat apa? Repeat balik. Wa min syarri naffathati fil 'uqad. Wa min syarri naffathati fil 'uqad. Okay, perhati pada syarrin tu kena dengar. Wa min syarrin syarrin. Sebab apa? Sebab atas nun tu dia ada sabdu. Dia ada sabdu. Okay. Ada tanda tu kan. Wa min syarrin naffathati fil 'uqad. Wa min syarri naffathati fil 'uqad. Cantik. Okey, bila dah last, apa kita kena buat? Kalau dalam lagu apa? Kalau last tu maksudnya? Tutup lah. Kena ending lah. So cuba try tutup sendiri. Wa Berasa ya? min syarri apa? Ke bawah. Syarri hasidin. Wa min syarri hasidin iza hasad. Cantik. Macam tu. Boleh macam tu Betul. Okay. Sebab apa kena turun? Sebab dia habis. Kalau kita buat dah habis. wa min syarri hasidin idza hasad. Apa lagi next dia pula kan? Kita sambung lagi. Kan tergantung. Tergantung. Wa min syarri hasidin idza hasad. Lepas tu imam pun Allahu akbar. Makmum belakang apa hal lagu dia tak habis. Tu ada ustaz Ilyas Ismail. Hai ustaz.
Hai Ustaz Ilyas. Allah Aduh. Akbar. Doakan Ana. Ilyas ni tak payahlah cerita sini. Tapi Ilyas ni kawan saya. Kami satu Oh, sekolah. Kami satu sekolah. sebaya ke? Ha? Saya Sebaya ke? saya sebaya. Tapi saya nampak muda lagi Ah. daripada dia. Ya. Kami satu geng nasyid. Okey. Lepas tu Ustaz Ilyas kalau dia ceramah, Oh. dia suka nasyid. Patut dia pun pandai nyanyi juga Ui, dia pandai dia. Kan? Dia menyanyi suara 7. Okay, Ilyas Lama kutut Aduh. daripada depan tu kawan yang dekat dalam ni. Tu. Dia kutut depan tu nama dia Bahan. Dia bukan Gumpat. Aduh. Oi, ngaji lah dia. Kena marah. Okay, boleh Hana? Boleh. Okay, so Sif. Itu namanya Taranum Nahwan. Tapi kita cerita Nahwan. sikitlah tajwid. Kenapa yang penting Sebab yang paling penting bukan lagu. Yang paling penting ialah tajwid. Sebab tu Allah sebut warattilil Quran tartila, baca Quran dengan tartil. Itu ada ulama sebut dengan tajwid. Okey. Apa hukum-hukum yang kita kena tekan kat sini ialah yang pertama ni. Cuba tengok falaq. Falaq. Kita kena baca dia lantun. Lantun. Dia tak boleh baca qul a'udzu birabbil falaq. Silent je. Tak boleh. Qul a'udzu birabbil falaq. Cuba try. Qul a'udzu birabbil falaq. Cantik. Okey. So apa nama hukum dia? Hukum dia qalqalah. Qalqalah tu dia lantun. Jadi dia ada qalqalah kategori kedua, qalqalah yang besar, iaitu qalqalah kubra. Okey. Apa beza dia? Okay. Sebab dia duduk di hujung ni, tak apa. Nanti kita belajar lain. Tapi saya cerita dulu, kena lantun. Sebab ada orang baca qul a'udzu birabbil falaq. Tengok ya, tak boleh. Dia kena lantun. Ada juga yang lantun dia over. Okey. Qul a'udzu birabbil falaq. Ui. Ada ke? Memang ada baca macam tu ke? Ada. Allahu Akbar. Okey. Benda macam ni, benda-benda jadi tu imam pun jadi. Kan? Yelah. Okey. Alright. Yang kedua. Tengok hukum tajwid ni. Mi. Dengung kan? Mi. Okey. Hukum dia nun mati bertemu dengan shin. Kalau yang belajar tajwid, hukum dia apa? Ikhfa. Ikhfa hakiki. Okey. Ikhfa tu maksudnya kita kena sembunyikan nun ni di belakang shin. Mi syar. Cuba try. Min syarri ma khalaq. Bagus. Okey. Tanda dalam Quran kita, dia akan tanda nun tu tak ada tanda apa? Tanda mati, bulat. Perasan tak? Kosong. Okay. Setiap kali bila Nana dan juga kawan-kawan kita yang tengok ni, bila kita baca Quran, nampak saja nun yang tidak ditanda tu, maksudnya kita tahu dah, aku kena masukkan ini dalam ini. Faham. Kalau yang ada yang tanda bulat tu, contoh dia jumpa dengan alif. Apa ni? Man contoh. Man dia tak boleh masuk dalam alif tu. Nun tu dia kena jelaskan. Man. Kalau ada tanda tu lah kan? Yes, kalau dia ada tanda bulat. Contoh kat mana? Okay. Tak apalah, saya cerita dulu lah. Okay. Lepas tu khalaq. Sama, hukum dia berulang tadi. Kena lantun. Lantun. Okay. Dalam surah Al-Ikhlas tadi pun sama juga tajuk dia ahad. Qul wallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad. Kan lantun kan. Okey, lagi satu. Nun mati jumpa dengan shin. Dengung lagi, dia tak ada tanda kan? Wa min syarri ghasiqin idza waqab. Okey. Apa hukum ni tadi? Sama juga ikhfa. Iaitu kita baca dia kita kena dengung. Kita kena dengung. Okey. Faham? Ada faham? Faham. Okey, itu kena dengung satu kat sini. Wa min syarri, kemudian ghasiqin. Cuba tengok. Tanwin tu baris dua kan? Okey, dalam Quran kita, kalau Nana buka dalam Quran, dia akan tandakan sama kat sini. Maksudnya dia selari. Selari. Okay, bila dia selari, sama ada baris di bawah dua atau baris di atas dua, bila dia selari, bermaksud kita kena baca dia tak dengung. Tak dengung. Okey, jelas lah. Kena baca jelas. Tu ada siapa komen tu. Tanwin selari ataupun nun mati yang ada tanda sukun, kita baca dengan jelas. Okey? Hukum dia izhar. Alqi.
So kita kena baca macam mana? Wa min Salah syarri lagi. ghasiqin idza. Nampak? Kita bunyi qin tu clear. Siqin. Ha, Iza idza. waqab. Ha. Katalah huruf dia, baris dia di atas dua. Qan idza.